Dan Assalamualaikum dan salam kripto tuan-tuan puan-puan, apa khabar? Harga Bitcoin sedang mengalami sedikit pemulihan. 2 hari lepas dia drop kan, dia drop sampai 56k, hampir nak pergi 55k USD. Sekarang dia tengah buat sedikit reversal. So kenapa benda tu berlaku adalah aktiviti di market futures. So dekat market futures orang selalunya buat leverage trading. So ramai yang leverage yang harga Bitcoin akan naik, jadi diorang pergi long Bitcoin. Long maksudnya dia bet harga dia akan naik lagi lah. Tetapi benda yang sebaliknya berlaku dan ramai yang liquidated. Beratus juta jugalah nilai liquidation sebab funding rates dia terlampau tinggi. Ramai yang ambil pinjam-pinjam duit, kata harga Bitcoin akan naik. So apa yang jadi, ada whales dia buat jualan secara besar-besaran, dia push sikit harga tu turun bawah. So ramai yang liquidated. So that's the reason kenapa harga dia jatuh lah. Dan harga dia pun sebenarnya tak adalah drop banyak sangat, sekitar 6% ke 7% je dia jatuh. Okay, so topik hari ni yang kita nak bincang adalah tentang decentralized storage atau decentralized cloud. Sebab baru-baru ni BitTorrent token memang tengah naik. Memang naik secara mendadak. So kita nak bincang sebab BitTorrent ni dia di dalam kategori decentralized storage. So kita nak bincang tentang decentralized storage. So sebelum kita pergi kepada perbincangan utama kita tengok keadaan market cryptocurrency di CoinGecko. So kalau kita tengok dekat CoinGecko, okay lah, kebanyakannya sekarang tengah berada di dalam fasa pemulihan. Fasa pemulihan. 2 hari lepas drop, semua ikut Bitcoin drop. So Bitcoin dia buat pemulihan sedikit. Altcoin pun sedang melakukan recovery lah. Okay, so kalau kita tengok dekat XRP pun dia drop jadi 90 sen, sekarang dah jadi $1 balik dah. So most likely if tak ada apa-apa masalah, mungkin $1 ni akan menjadi satu support level kepada XRP. Okay, kita tengok siapa biggest gain. Pandix atau Pandix. So Pandix ni kan dia ada buat token migration dari NPXS kepada Pandix. So sekarang ni rasanya Pandix dah available dekat Binance. Rasanya 9 hari bulan, hari ni lah kot. Mungkin malam-malam ke apa ke kan, kita dah boleh buat token conversation. Saya tak check lagi dekat Binance dia punya conversion. So maybe boleh buat by hari ni atau esok lah. So sekarang NPXS dah tak ada, Pandix is the new one. So Pandix ni dia nisbah 1/1000. So siapa ada 1000 NPXS, dia akan dapat 1 Pandix. Okay, so tu on the Pandix. And then Bitcoin Gold pun naik juga. Wink, ini lagi satu project Tron lah, tengah naik juga. BitTorrent tengah naik. PancakeSwap, Binance punya project tengah naik. So banyak yang sedang melakukan recovery. KuCoin, okay, banyak yang tengah naik. In terms of penurunan tak banyak. OMG Network, One, Helium, Solana drop sikit. So tak banyak pun drop, kebanyakannya naik. Maksudnya kebanyakannya sekarang tengah buat recovery lah. Which is a very good news. Very good news kepada semua. So your altcoin semua back to business lah. Business of making you money. Itu dia. Okay, kita tengok dekat Bitcoin pula. Okay, so Bitcoin, I draw a new pattern lah dekat sini. So lepas dia drop hari tu, so kita nampak ini memang dia dah kena buat big move dia lah dalam masa terdekat. So time is running out for Bitcoin. Yes, dia drop, tak dinafikan. Tetapi dia punya drop tu sekitar 7% macam tu je, tak banyak. Dan dia masih lagi berada di dalam wedge ni. Di dalam wedge ni dia masih berada di dalam sana. Dan
by 16 April lah, by 16 April dia kena buat big move. Tetapi saya merasakan by next week dia should be going up, sebab Coinbase akan Coinbase IPO dijangka akan berlaku pada 14 April. So memang dekat sini lah. So before 14 April dia naik lah. Kalau tak 14 April pun, so saya harap by 14 April dia akan lakukan kenaikan. Okay, sebab pattern ni sangat kuat untuk dia buat move lah. So kalau tengok dekat sini pun, dalam daily chart pun dia membentuk seolah-olah, tengok ni ini macam inverse head and shoulder. Sini satu, sini satu. Dia sini pun ada juga inverse head and shoulder kan. Tetapi kalau kita tengok sejak 14 Mac ni, dia membentuk ni for on a longer term memang agak bullish. So let's say ini satu, ini dua. Ini dia drop sikit ni kan. Kalau dia buat pemulihan, memang is a confirm inverse head and shoulder lah, which is a very bullish sign. Tunggu dia close dekat sini je, close dekat 59 atau 60k, memang dia membentuk satu lagi pattern. Memang dia lengkapkan pattern inverse head and shoulder, which is a bullish sign, dan dia akan naik. So berapa kita boleh expect dia naik ni? Katakanlah kita draw satu line katakan, okay, ini dia punya ni lah So kita ambil dekat sini. So let's say dia naik dari sini. Dia naik dari sinilah. Okay, so berapa dia boleh pergi? Around 73k. Hopefully dia boleh buat something like that. Kalau kita ambil dia punya distance dari sini ke sini, kalau kita replicate balik untuk dia naik, hopefully dia pergi sampai 70k lah. 70k pun dah cukup power dah. So this is the expectation untuk Bitcoin. So this is the expectation. Sebab even kalau kita tengok kita buat apa kita panggil tu, fib retracement. So ini yang paling tinggi kan, 62. Dan kita tengok mana yang last dia drop hari tu. Kejap, sini. Okay, so bila dia drop sampai 0.618 ni. So before dia reach 0.618, dia dah naik dah. So memang kejatuhan dia tidaklah terlalu signifikan. Cepat dia buat recovery. Okay, so so that is for Bitcoin lah. So for Bitcoin tak ada banyak yang kita boleh tengok, sebab sekarang altcoin yang banyak tengah gerak. Namun kita kena tengok adakah dia pergi balik kepada 60k. So next target ni for short term sekarang 58k. Dia pergi balik dekat 60k and dia cuba untuk break yang ni. So target saya ni tengah menunggu untuk dia break yang wedge ni lah. Break pergi ke atas. So ada yang tanya, adakah dia boleh pergi bawah lagi? Boleh kan. Dia pergi mungkin macam nak pergi 60k, lepas tu dia turun bawah sikit, dia turun dekat 57k ke kan, lepas tu dia pergi atas lagi. Boleh berlaku. Tetapi saya harap, ni harapan saya, biar dia pergi 60k dan dia terus break yang warna kuning ni lah. Hopefully by this weekend. Kalau dia tak buat kalau dia buat benda ni by this weekend kan, so probably apa yang kita boleh jangka, sebab hari ni hari Jumaat kan, so kalau let's say this weekend dia naik, sebab this weekend market biasa banyak tutup kan, jadi spot market Bitcoin yang akan buka 24 jam kan. So hopefully by this weekend dia boleh naik atas. Saya target by this weekend dia naik atas, dan bila market buka nanti pada malam Isnin nanti, then mungkin ada yang akan ambil profit. Dan mungkin dia akan jatuh sikit lah. Itu yang saya predict gonna happen for next week lah. Okay, so itu on the Bitcoin. Ethereum pula apa cerita? Okay, cerita Ethereum pun sama je. Dia tak drop banyak sangat, 7%. Okay, 7% tak banyak lah kan. So dia pergi dekat 1.9k is a very strong support level sekarang ni buat Ethereum.
Dulu dekat ni 1,700 kan, dekat 1,800 main-main dekat sini. Sekarang dia pergi pun sampai 1,900. Lepas tu dia dapat buat recovery balik lah. So memang Ethereum pun kita sedang menunggu masa untuk dia break 2147. So kalau Bitcoin dah break dia punya resistance yang saya bagi tahu tadi, kita boleh expect untuk Ethereum mengikuti jejak langkah Bitcoin. Dia akan ikut jejak langkah Bitcoin. So hopefully kalau Bitcoin pergi let's say 70k, Ethereum pun sepatutnya pergilah kepada 2.5k. Ethereum kena masuk balik zone ni tuan-tuan dan puan. Ingat kalau tuan-tuan puan follow dari mula, kita tengok dari Januari dia cantik je, dia bergerak di dalam parallel line ni. Cuma Februari tu dia hilang dia punya dominant sikit, dia jatuh banyak dan dia tak mampu nak masuk balik dalam parallel line ni. Bulan March lah, 13 March dia sentuh sikit, lepas tu dia drop balik. Tetapi on a very large scale dia sedang membentuk double bottom, macam bentuk W kan. So keadaan sangat-sangat bullish untuk Ethereum juga. So hopefully dia masuk balik dekat line ni lah, dia main balik dekat line ni. So kalau dia masuk balik line ni pun dia boleh pergi sampai 2.8k. So by April, end of April, kalau dia masuk balik ke dalam landasan yang betul, ini landasan yang kita dah letak untuk Ethereum. So kalau dia masuk balik dalam landasan yang benar, so dia akan by April kita boleh jangkakan harga Ethereum sekitar 3,000, sekitar 3,000, which is very good lah. So target saya untuk Ethereum ni break yang 2100 ni, sebab 2100 is the resistance level, dan masuklah ke dalam ni, masuklah ke dalam parallel line ni. So then you can get a trade between 3,000 ke 2,500, 3,000 ke 2,500. Okay, so April pun akan ada few updates yang Ethereum nak buat dan sebagainya. So harap-harap dia naik lah, dengan Grayscale pun nak beli kan. Sekarang kita tengok, just nak tengok bagaimana dominasi Ethereum terhadap Bitcoin. So last video kita ada cerita sikit, just nak follow up lah. So saya draw yang zone merah ni. Zone merah ni menandakan ini adalah zone resistance. Dia ada few price level, jadi saya terus letakkan dalam satu zone. So tuan-tuan puan-puan boleh expect dari 0.0345 ke 0.037 adalah zone yang Ethereum banyak berada lah. So sejak September dia banyak ada dekat this particular zone. So apa yang kita harapkan adalah untuk Ethereum break lagi lah. So next zone yang dia boleh pergi adalah sekitar 0.04 ataupun 0.0339, 0.039. And then memang masuklah Ethereum waktu tu. Memang dominasi Ethereum tu akan jadi sangat-sangat kuat, dan lagi banyak altcoin akan naik dari sudut harga. So sekarang ni inilah zone yang Ethereum tengah duduk sekarang ni. Okay, so itu on dia punya dominance. So dia sekarang berada dekat resistance level sekitar 0.036. Hopefully dia dapat break 0.037 lah. Okay, so kita sudah selesai bahagian technical analysis, dan kita nak bincang tentang decentralized storage ataupun decentralized cloud. Okay, so bila kita cerita tentang decentralized cloud ni, kita kena compare dengan centralized cloud solution seperti Dropbox, Google Cloud dan juga Amazon Web Service. So kebanyakan untuk cloud storage, kebanyakan syarikat-syarikat besar memang conquer this part lah, especially Amazon. Amazon memang kita tahu dia buat e-commerce, tetapi dia punya main revenue adalah Amazon Web Service dan juga inilah cloud solution. Okay, so this is the main player yang ada dekat market. So bila kita cerita tentang decentralized storage, mereka perlu dapatkan market share daripada centralized
cloud storage solution. So dia punya battle tu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat tinggi. Macam mana Bitcoin tengah compete dengan big banks dan sebagainya. So kita do expect decentralized storage macam BitTorrent token, Filecoin storage, lagi Saya Coin, semua memang akan direction dia untuk compete dengan centralized cloud solution lah. Okay, so what are the challenges sekarang ni? So usually centralized cloud solution memang dia banyak dapat cater enterprise, sebab yalah enterprise dia nak gunakan cloud storage ni pun dia boleh berbincang dengan staff secara direct dan sebagainya. Dan juga another thing is centralized cloud solution, diorang memang dah lama buat benda ni. Dia dah lama buat, so dia punya user interface, user experience tu of course lebih bagus lah. Cuma dari sudut downside dia adalah ramai yang kata mereka usually ada server, they have their own dedicated server, dan juga ada yang kata kadang-kadang boleh susceptible for hacking. Sebab benda tu centralized. So kalau ada apa-apa security concern atau any physical physical alteration attack dan sebagainya, benda tu boleh menyebabkan kegagalan dan maybe banyak laman web ataupun any digital solution akan down. So itu antara benda yang kita boleh tengoklah dari sudut kelemahan the current centralized solution. So this is where decentralized storage ni akan datang. Sebab apa? Sebab everything is in blockchain. Dia tak ada single point of failure whereby kita hack this part then the whole thing is down. Sebab semua tu distributed throughout the world. Jadi untuk cari satu single point of failure is very hard. So itu antara proposition yang decentralized storage ni nak bawa lah. Dan juga macam kita faham, usually centralized storage ni kita tak ada peluang untuk buat duit. Kita tak ada peluang untuk buat duit, sebab yang akan buat duit adalah company-company yang tawarkan perkhidmatan tu lah. Kita hanya boleh jadi user. Tetapi dekat decentralized storage, kita boleh jadi storage provider. Kita boleh jadi storage provider dan kita boleh buat duit based on berapa banyak storage yang kita boleh contribute lah. Okay, so perkara ini adalah something very new, dan dia perlukan masa untuk dia berkembang. Cuma sekarang ni waktu bull run saya nampak this narrative ni makin lama makin kuat, especially due to BitTorrent punya token lah. So sekarang ni dalam video ni saya nak bawa comparison between two. Saya tak nak cerita banyak sangat projek ni sebab takut tak cukup masa. So saya just nak fokus kepada dua ni lah. Tetapi sebelum tu saya nak share in terms of decentralized storage ni, berapa banyak projek yang ada yang tuan-tuan puan-puan boleh consider. Okay, so the main number one is of course Filecoin. So kita nak bincang secara khusus tentang Filecoin dan juga BitTorrent token lah. So dia dalam kategori storage kan. So saya klik storage. Kita tengok okay, saya tak share screen okay, kita tengok okay, keluar. Okay, so kita tengok dekat sini, main number one storage coin adalah Filecoin. So dia ada token dia Fil. So Filecoin memang market cap dia dekat 9 bilion. Kedua tengah kejar rapat adalah BitTorrent token lah. BitTorrent token which is 6.4 bilion. Tak jauh beza. Dia tengah kejar ni. Dan Holochain, Saya Coin, Armwave, Ocean Protocol, Mate Safe Coins, Stosh, Bluezell not really data storage, dia lebih pada dia something else. Saya pun tak ingat, dia lebih kepada dia bukan cloud storage, dia data storage kalau tak silap. So Alab, okay, Alab ni dia basically dia support Filecoin kalau tak silap saya. Dia macam Chainlink support Ethereum kan. That's how Alab, Opacity. So dia ada few lah. Cuma kalau saya nak just nak name few of the project yang
yang kita boleh consider adalah Filecoin, of course, BitTorrent tengah naik kan. Holochain good, Sayacoin, yang this one saya okey lah. Bagi saya okey je. Ocean Protocol sangat bagus actually. Ocean Protocol sangat bagus, tapi saya tak sempat nak cover dalam video ni. Storj dengan Sayacoin ni lebih kurang sama je dengan Filecoin dengan BitTorrent. Dia bit similar lah. Macam Ocean Protocol, Holo ni dia ada device dia. Dia sama, cuma dia kena beli device untuk buat mining. Ocean Protocol dia ada elemen DeFi sedikit dalam ni lah. And then MadeSafeCoin pun okey, ni projek lama ni. Storj, Bluezell. So this is dia okey lah. Dia senang cerita dari Aleph sampai atas ni, this is something that kita boleh consider lah. Something kita boleh consider sebab cuma macam Aleph sampai Aleph dengan Ocean ni dia punya market cap bawah daripada 100 juta. So ini dah consider mid cap lah. So Bluezell sampailah ke Filecoin ni, semua dalam kategori large cap. So maybe boleh consider Armwave dan ke atas ni 1 bilion dan ke atas. So ni top 5 lah, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita ada Ocean Protocol, MadeSafeCoin, Storj dengan Bluezell. So ni dalam kategori 1 bilion dan ke bawah. Lepas tu bawah-bawah ni semua adalah low cap coin lah. So tuan-tuan puan-puan boleh pisahkan ikut kategori macam tu. So dalam video ni saya nak cerita banyak adalah Filecoin dan juga BitTorrent, sebab dua projek ni memang tengah bersaing rapat. Memang sedang bersaing rapat. Jadi yang pertama saya nak cerita adalah Filecoin. Okey, Filecoin ni sebenarnya dia adalah projek yang buat ICO. Dia buat ICO pada tahun 2017 kalau tak silap. 2017 ke 2018 dia buat ICO dan dia berjaya mengumpul, ni boleh tengok ni, Filecoin is a decentralized storage network designed to store information lah. Ayat je bombastik. Okay, so dia berjaya kumpul lebih kurang 200 juta dana daripada ICO yang dia buat. Okay, so memang duit dia memang banyak lah, based on that kan. And then dia punya founder dia adalah founder kepada IPFS. IPFS ni adalah sistem interplanetary file storage lah. So dia buat IPFS dan atas dia punya solution yang dia buat IPFS, dia dapat few anugerah lah. Dia adalah Forbes under 40 under 40. Nama dia Juan Bennett. Bukan WAN yang orang Kelantan, JUAN, Juan Bennett. Ataupun Juan Bennett ke kan. So orang pronounce dia Juan Bennett. So dia yang buat Filecoin lah. So first thing first, dia buat IPFS. Lepas tu IPFS dia tak ada apa-apa token. And then dia buat Filecoin. So Filecoin yang keluarkan token. So IPFS ni dia berbeza sedikit, di mana macam kalau internet kita pakai HTTPS semua, kita memang ada HTTPS protocol which runs on server. So yang ni dia buat serverless. IPFS ni dia buat serverless web lah. Dan dia nak integrate dengan web 3.0. So itu yang dia buat yang pertama, in terms of serverless website, serverless web. And then next dia buat Filecoin which is fokus kepada storage, dan di mana dia tidak store dekat mana-mana hard drive besar-besar semua, tak. Macam usually big corporation macam Google dan sebagainya, dia ada storage yang sangat besar. So kita boleh purchase, kita boleh sewa dia punya storage macam Dropbox, Google Cloud, semua ni kita memang dia ada bagilah allocation free dalam few gigs. Tapi kalau nak lebih, kita kena beli. So for Filecoin sama juga, memang kena belilah dia punya storage. Cumanya dari sudut storage tu, dia bukan dekat centralized server, dia adalah distributed server di kalangan
kita semua yang ada extra storage dekat kita punya komputer lah. Okay, so Filecoin ni dia menjadi satu fenomena dekat China. That's why kadang-kadang saya kata naratif yang saya ikut kadang-kadang adalah naratif market China. Sama dengan Polkadot. Waktu Polkadot mula-mula keluar, orang China yang banyak hype. So Filecoin pun sama juga. So Filecoin lepas dia buat dia buat ICO, dia punya launch mainnet ni lama sebab dia tengah buat development dan sebagainya. Dan saya juga faham mungkin founder dia lebih tumpukan nak kukuhkan IPFS sebab dia buat dua benda serentak, IPFS dengan Filecoin. So dia mungkin nak kukuhkan IPFS dan dia tengah buat yang Filecoin lah. So Filecoin pada Oktober tahun lepas baru dia launch. Oktober tahun lepas baru dia launch. So memang lebih kurang 3 tahun jugalah dia buat development dan sebagainya sebelum dia dapat launch pada Oktober. So that's why dia memang sangat senyap dan roadmap dia pun dia tak share banyak perkara lah. So lepas launch ni yang banyak benda yang kita start nampak Filecoin nak buat apa dan sebagainya sebab diorang memang senyap. So ada yang risau juga, ni asal tiba-tiba dah dapat 200 juta lebih tiba-tiba senyap kan. Tapi alhamdulillah since Oktober dia dah launch dan things are moving very good dengan Filecoin lah. So baru-baru ni pun kita tengok Grayscale pun dah listkan Filecoin as part of their trust fund. So benda itu memang sangat-sangat kuat lah untuk Filecoin dan dijangka Filecoin akan terus berkembang. Okay, so just nak share video ni. So why Filecoin is surging in China. Okay, dia kenapa Filecoin menjadi fenomena dekat China adalah China adalah antara negara yang suka buat mining. Contoh Bitcoin mining, kebanyakan miners diorang berada di China. Jadi beza Filecoin mining dengan Bitcoin mining adalah Bitcoin you kena beli hardware, yang ASIC hardware tu kan, you kena beli banyak-banyak lah. Kalau you nak buat macam konsep kilang dan sebagainya, you kena beli banyak, kena invest banyak. Filecoin on the other hand tak perlu device. Apa yang diperlukan adalah spek komputer yang bagus. So siapa ada kedai komputer ke kan, dekat China mungkin ada orang yang ada kedai komputer ke, atau memang jenis ada banyak laptop, PC, diorang boleh buat Filecoin mining. So that's why Filecoin menjadi fenomena dekat negara China. Sebab China kalau ada apa-apa benda yang berkaitan dengan mining, diorang yang akan masuk dulu. Kita kena ingat benda tu selalunya kita lambat, diorang memang akan cepat. Bab mining ni memang diorang akan cepat. Okay, so ada satu video menarik nak tunjuk. So dekat mana? Okay. So sebelum tunjuk video tu, tengok ni dekat Filecoin dekat China, even dekat kereta api LRT dia kan, LRT dia pun ada iklan Filecoin. So memang dekat China Filecoin adalah mainstream. Dan untuk membuktikan lagi ke mainstreaman diorang ni adalah benda ni. Ini memang lawak. Saya play kejap. Nampak tak? Ni sebenarnya dia kata granny introducing field payments in a Chinese wedding. So yalah, dekat majlis perkahwinan kan kadang-kadang kita nak hadiahkan duit dan sebagainya. So keluarga belah pengantin ni, tak tahulah pengantin lelaki ke perempuan, diorang menerima pembayaran menggunakan field token. So memang nampaklah dia punya mainstream dia. Tak ambil cash, tak ambil tak ada pun dia kata ni bayar pakai WeChat. Tak, dia kata bayar pakai Filecoin. Okay, so memang kalau dah masuk sampai level wedding pun nak gunakan Filecoin, memang lawak lah kan. So memang benda ni tengah mainstream dekat market China. So kita tengok pula in terms of Filecoin punya blockchain dan sebagainya. Okay, so sebelum tu kita tengoklah dia punya website dulu, dia punya website. So website dia ada bagi tahu
First part is storage. So kalau nak buat storage, so kita ada computer space dan sebagainya. So kita boleh provide storage lah. Dan lagi satu adalah kita juga boleh jadi miners. Miners untuk support network dan juga blockchain Filecoin. Filecoin dia tak gunakan blockchain Ethereum dan sebagainya. Dia ada blockchain dia yang tersendiri. Okay. Dan juga this is build lah. Build ni kalau nak buat decentralized application, then boleh build app dekat sini lah. Tetapi saya rasa ini still under development. Banyak lagi use case yang diorang kena create untuk build punya part. Tetapi for storage and also for mining, memang Filecoin ni dah ready lah. Dah ready. Okay. So kat website dia ni tak banyak yang dia ni lah. Even kalau buka okay, contoh saya buka store ni okay, so kalau saya buka store ni, apa dia keluar? Tak ada apa-apa keluar. Kejap. Patut keluar dia punya ni. Use Filecoin to store and retrieve data. Okay. So untuk storage, dia kata store and retrieve data kan. So bila kita store Filecoin pula. Bila kita store data, kita kena bayar gunakan field token. Dan bila kita nak ambil balik data ataupun retrieve data, kita kena buat juga bayaran melalui field token. So ada two type of payment lah. Satu untuk masukkan data, satu untuk keluarkan data yang kita masukkan. Kenapa tak keluar ni? Ni okay, dia dah kata store on mainnet. Ni kalau masuk nanti panjang dia punya dokumen dia. Okay, so dia ada bagi tahu lah Filecoin ni untuk apa? Untuk simpan private data, website data, video, contract data, personal file, banyaklah kita boleh masuk. So saya pernah gunakan IPFS sebab Filecoin ni kita kena faham untuk tujuan storage dia akan gunakan IPFS, tetapi untuk tujuan securing the network, Filecoin punya network dan juga token, dia akan menggunakan dia punya own blockchain. Itu dia punya beza. Okay, so okay, Filecoin diguna untuk store and retrieve data. Apa lagi? Decentralized cloud. Ada apa-apa yang menarik tak dekat website ni? Dia sebenarnya dia punya dokumen panjang tuan-tuan puan-puan. Ini dia. Ini konsep yang nak cerita. Data stored reliably and securely. So macam mana data stored? Sebab saya pernah gunakan IPFS sekitar 2 tahun lepas. So saya letak saya simpan video. Video tu saya perasan dia create dalam beberapa hash, 10 ke 20 hash. Dia macam pecahkan video tu. Dia bukan pecahkan video per se, tapi data video tu dipecahkan, dia pecah. Jadi 20 macam tu, and then setiap hash tu dia pergi dekat node-node yang berbeza. Itu based on pengalaman saya gunakan IPFS lah. So dekat sini apa yang dia akan buat, dia akan guna dia ada consensus protokol dia. So dia ada dua lah. Satu adalah proof of space time, satu lagi adalah proof of replication. So proof of space time ni dia ibaratnya bila data tu disimpan, so dia menunjukkan bahawa betul tak data tu disimpan dekat certain node. Tu yang dia kata verifies the entirety of a file is being stored unaltered and over the agreed upon duration. So for example, dalam masa setahun kita simpan kita punya data dekat Filecoin. Jadi proof of space time dia akan provide security dekat kita punya data, di mana dia akan constantly verify untuk membuktikan bahawa data kita ni disimpan dalam masa setahun. So dia akan berlaku verification secara berkala lah. Okay. So next adalah proof of replication. Ni dia kata verifies the agreed upon number of copies of file be stored. So proof of spacetime tu adalah jangka masa. Proof of replication adalah dia verify berapa banyak
apa ni, data yang disimpan lah. So ini proof of replication dia berlaku dulu, baru proof of space time. So sebelum kita nak store, kita akan ada some sort of agreement dengan storage provider bahawa okay, ini ada beberapa apa ni, data yang kita nak simpan, dan mereka akan verify the number of copy file tu. So for example, macam saya cerita kan, saya letak video dia pecah jadi 20 hash kan. So benda tu part of something macam tu lah, proof of replication. And then benda tu bila disimpan dalam jangka masa tertentu, dia akan constantly verify. Itu yang masuk dekat proof of space time. So this is how diorang punya unique consensus protocol. So that is how it works lah. That's how diorang punya decentralization works in their blockchain. Okay. Lagi apa? Ini semua tak ada apalah. Ini semua tuan-tuan boleh baca sendirilah. So the missing layer, incentive layer, IPFS. So IPFS sebelum ni adalah dia tak ada apa-apa insentif. So for example, kalau saya agree untuk jadi apa ni, storage provider ke apa ke kan, saya takkan dapat apa-apa pun. So bila tak ada insentif, orang macam slow lah. Dia dalam blockchain ni, kalau tak ada insentif, no point you nak buat blockchain. Blockchain you kena buat kalau you boleh incentivize participant dia. Kalau you tak boleh nak incentivize apa ni, participant, then baik tidak perlu buat blockchain. Okay. So lepas dia dah buat IPFS, itu yang dia masukkan Filecoin untuk incentivize dia punya user lah. Ni cloud storage. Okay. So this is more on the storage punya part. Lepas tu mining pula. Dia ada mining. So untuk jadi storage provider dan sebagainya, nak masuk dalam contributor, kita boleh buat mining dengan syarat kita hanya perlu ada internet dan juga spek komputer yang bagus lah. Saya tak pasti apa dia punya sebenarnya dia ada dia punya documentation lah. Dia ada bagi tahu apa spek komputer yang diperlukan lah. Okay. Apa lagi ada tak interesting dekat ni? No proof of work. Proof of work ni macam Bitcoin. So storing more files is directly related to winning more block reward. Jadi lagi banyak file yang kita store, lagi banyak Filecoin yang kita akan dapat. Senang lah kan konsep dia kan. So that's why orang China ni dia ada banyak laptop dan sebagainya. Dia memang nak dapatkan Filecoin banyak-banyak lah. Macam tu. Okay, so bila kita store data kita punya client, kita akan dapat block reward lah. Kita akan dapat Filecoin. Okay. So Filecoin ni dia akan dapat satu melalui storing, satu lagi adalah melalui retrieval market. So kalau dia berjaya deliver content secara cepat, bila kita minta balik content kita, dia dapat deliver balik, then dia akan dapat Filecoin juga. So bahagian storage tu sebenarnya senang je, as long kita ada extra space dan sebagainya, kita boleh provide storage. Tetapi nak buat retrieval ni, maksudnya deliver content dengan laju, itu yang a bit tough. Itu yang perlukan komputer yang lebih bagus lah. Komputer yang lebih bagus, sebab ini melibatkan kelajuan. So kalau nak buat mining on mainnet, tuan-tuan puan-puan boleh explore sendiri macam mana nak mine. So satu usually projek-projek yang saya cover dekat Bicara Crypto ni adalah projek-projek yang mana tuan-tuan puan-puan boleh participate juga, macam Brave Token ke, macam apa ni, Theta. Sebab some of us mungkin rasa macam projek ni bagus. Kalau masuk awal, let's say lepas ni bearish punya season, tuan-tuan puan-puan collect banyak-banyak dah, then the next bull run memang boleh buat banyak duit lah. So sekarang ni ramai yang akan fikir, berapa mesin Bitcoin, berapa mesin Ethereum dan sebagainya. So China dia dah tinggalkan semua tu, dia dah pergi dekat Filecoin. Contohlah, so kalau tuan-tuan berminat, boleh consider macam nak buat mining Filecoin ataupun jadi data storage provider dan sebagainya. Sebab benda ni memang diorang nak perkembangkan lagi. Tapi Filecoin is one of the project lah. Dia ada lagi BitTorrent, and then ada apa lagi, Siacoin, Storch. So banyak dia punya option. So itu adalah on the mining punya part. So
Okay, so in terms of dia punya participant, klien ni macam kita lah. Kita nak store kita punya data, kita rasa kita tak nak pakai Dropbox dan sebagainya, kita nak store dekat Filecoin, jadi kita akan menjadi klien. And then miners ni pula adalah orang yang provide data storage lah. Data storage untuk dia simpan data kita. Tetapi mungkin tuan-tuan puan-puan fikir, kalau kita bagi data kita dekat orang lain, habis lah. Orang tu copy lah, orang tu boleh buat apa-apa sabotage lah kan. So nombor satu, dia takkan dapat the whole file sebab dia memang distributed punya ni. So metadata terhadap file tu dia akan buat few hash and then dia akan distribute lah kan. And then lagi satu, kalau dia dah dapat data tu pun diorang ni sebenarnya dah stake diorang punya Filecoin. So miners ni actually dia memang kena beli Filecoin dan dia kena stake. So kalau mereka buat apa-apa kerosakan, dia nak sabotage ke apa ke kan, kalau benda itu betul-betul berlaku, then diorang punya Filecoin ni akan dipotong. Mereka akan didenda. Blockchain tu akan mendenda mereka. Sebab benda ni semua everyone, benda ni transparent. So dia boleh tahu orang ni ada pergi delete data ke dan sebagainya. So kalau perkara itu berlaku, diorang punya Filecoin akan hilang. So sebab tu mereka tak nak buat macam tu lah. Sebab rugilah, dah beli Filecoin banyak-banyak, lepas tu pergi sabotage data, lepas tu hilang. Dan lagi satu, diorang pun takkan usually tak kenal pun siapa orang ni dan sebagainya untuk dia sabotage. Okay. And lagi satu yang saya difahamkan, usually data storage ni, kalau let's say lah ambil dari konteks Malaysia kan, kerajaan Malaysia usually dia nak cloud tu berada di dalam negara tu. Contoh, kalau kita nak store data apa-apa, data kerajaan, cloud storage tu kalau nak pakai cloud lah, dia kena located dekat certain country. Dekat Malaysia dia nak cloud tu ada dekat Malaysia lah, macam kat Cyberjaya dan sebagainya. So dekat Filecoin kita boleh pilih juga node ni, okay, let's say nak node dekat Malaysia je, dan pilih node dekat Malaysia je lah, kalau ada Malaysia punya provider. Kalau tak ada Malaysia punya provider, then susah lah. So that's why sekarang ni macam dekat China, kerajaan China secara rahsia menyokong Filecoin ni. Sebab apa? Sebab diorang tak perlu nak rely on any centralized punya data. Diorang boleh letak, boleh distribute, so tak ada orang tahu pun apa data-data yang ni. Sebab semua data-data ni dah kena encrypt, dah kena slice dan sebagainya. So tak ada yang tahu apakah the whole data is all about. Okay, so China secara tidak langsung menyokong Filecoin, tetapi dia tak cakap lah. Sebab kalau benda yang ada dekat centralized semua, dia tahu, orang akan tahu apa yang dia buat dan sebagainya. Okay, dan yang kedua adalah retrieval miner, di mana mereka provide data untuk retrieval network lah. So ini lebih kepada kelajuan. Diorang tak perlu store data dan sebagainya. Diorang hanya perlu support network tu untuk menjadikan lebih laju. Okay, so itu on dia punya participants lah. Dan apa lagi? Okay, one more thing adalah sebelum ni Filecoin ni orang nampak dia sebagai projek daripada One Bennett. One Bennett yang buat dan sebagainya. So sejak launching, dia slowly nak tubuhkan foundation. Macam kita tahu, VeChain ada foundation, Ethereum ada foundation. So Filecoin pun ada dia punya foundation. Dan dekat foundation ni lah yang akan bincang macam mana nak improvekan Filecoin. Lepas tu dia sekarang ni diorang pun ada kan Ethereum dia ada EIP, Ethereum Improvement Proposal. Filecoin dia ada FIP, Filecoin Improvement Proposal. So community Filecoin yang ada dekat foundation ni could be companies, could be orang biasa dan sebagainya. Mereka akan discuss dan akan dia ada governance lah, ada pengurusan dan dia orang boleh determine apakah masa depan Filecoin, macam mana nak run Filecoin dan sebagainya. So that is on the Filecoin punya part lah. So nak tahu pasal Filecoin punya foundation, tuan-tuan puan-puan boleh baca sendirilah. So just saya nak tunjuk Filecoin ni ada juga dia punya governance dia. Dulu tak ada, sekarang dia dah ada. So Filecoin Plus Community Governance Call happen every Tuesday. Setiap Selasa mereka akan bersidang.
Setiap Selasa mereka akan bersidang. So kalau tuan-tuan puan-puan nak jadi miners dan sebagainya, mungkin tuan-tuan puan-puan layak masuk ke dalam Filecoin Foundation lah. Bergantunglah berapa banyak Filecoin yang tuan-tuan puan-puan nak ni. Okey, lagi apa lagi yang menarik tentang Filecoin? Okey. So, ekosistem dia, diorang kata diorang ada lebih daripada 700 miners, dan diorang tengah buat dApps lah, dalam 90 dApps. So far saya tak nampak lagi dApps tak nampak lagi, dan diorang pun masih dalam peringkat hackathon. So dia dah storage part dah settle dah, cuma dApps part tu saya tak nampak lagi lah, still under process. Okay, so ini dia punya ekosistem. Klien macam kita, dan dia ada developer ni lah yang akan buat dApps. Lepas tu miners ni yang akan provide retrieval punya services ataupun storage punya services. Lepas tu dia ada ekosistem partner lah, maybe companies dan sebagainya. Dan ni adalah token holder. Token holder ni yang kalau kita buat trading, kita beli dan sebagainya, mungkin kita hold. So itu adalah token holder. So 5 komponen ni is basically interacting lah dekat diorang punya ekosistem. Other than that, rasanya so ini berapa banyak yang dia minted lah. So dia minted banyak juga ni. Almost ni berapa ni? 1000 million, 1 billion lah. So kalau tengok dekat Filecoin ni pun tengok, dia punya circulating supply adalah 1.7 billion. Sorry, dia punya total supply adalah 1.7 billion, tapi so far circulated is 65 juta. So banyak lagi yang belum circulate lagi. So as more people nak jadi miners dan sebagainya, mungkin dia akan release secara berkala lah. So dia akan release secara berkala. So nampak tak, dia pun kata maximum minimum minting for storage mining. So for 20 years dia akan lepaskan duit tu secara berkala. So inilah dia punya. Kalau nak tahu berapa lama, tuan-tuan puan-puan boleh baca dekat sini lah. So collateral dan slashing ni macam saya beritahu lah, nak jadi miners kena letak Filecoin as collateral. Kalau buat apa-apa kesalahan, dia akan slash terus Filecoin. Okay, so ini dia punya blockchain. Dia punya blockchain. So tuan-tuan puan-puan boleh tengok lah macam mana dia punya blockchain. Latest block bila 58 second ago, 1 minute ago. So dekat sini boleh tengok lah timer. So dia ada dia ada 1853 active miners, banyak juga. So storage power dia ni saya tak tahu EIB ni apa ni. Dia ada dia punya ni lah, dia punya apa ni, kita panggil apa, saya pun tak ingat apa benda apa ni, dia punya kala something like that. So pada dalam tengok 24 hours field production adalah 275,000 field token. Dalam masa sehari, inilah field yang dihasilkan. Tapi setiap kali dihasilkan field, dah memang ada orang akan belilah, sebab ramai nak jadi miners juga untuk field token ni. So ini dia punya distribution lah. Kita boleh tengok, dia tengok others. Lepas tu ni ada macam few companies kot. Dia ada few companies yang pegang ni lah. Others ni dalam 69% ni orang-orang biasa kot. Orang-orang biasa ni dekat almost 70% lah. 30% ni adalah within syarikat-syarikat kot. Okay, so sebagaimana Ethereum ada gas fee, Filecoin dia ada base fee. Base fee ni dia calculate pakai nano. So nano ni ada 90. Nano ada 90. 1 billion lah kot. So nak tahu macam contoh 1 nano field kan, that means you kena bahagi dengan 1 billion. Harga Filecoin ni berapa, $154 ni, bahagilah dengan 1 billion. So that will be the base fee. Macam tu. So base fee dia pun akan berubah lah, 2 lepas tu 1. So dia akan berubah-ubah lah from 1 to 5 lah so far. Ni dia bagi tahu siapa top miners dan sebagainya. Okay, so Protocol Lab. Dia punya main company adalah Protocol Lab. Protocol Lab ni lah yang buat both IPFS dan juga Filecoin. Okay, lagi ada apa-apa tak? Okay, so total data stored ni tuan-tuan boleh tengok sendirilah, unit provider, unit client. Okay, total data stored adalah 6.9, hampir 7 petabyte. 7 petabyte.
So ini petabyte, PIB, 7 petabyte. So this is basically about Filecoin. So tuan-tuan puan-puan boleh explore sendirilah dekat Filecoin. So the next yang kita nak cerita adalah, so Filecoin dia memang sekarang ni memang tengah banyak jugalah dia naik. Kalau kita tengok dekat sini, for the past 1 month, dari $50, sorry $41, dia paling tinggi dia pergi dekat $230. Sekarang dia turun balik lah. Dia turun balik. Ini waktu Grayscale listing ni, tu yang naik mendadak sampai 230. Sekarang dia buat correction. Dan next kita nak tengok adalah BitTorrent, BTT token. So saingan sengit kepada Filecoin adalah BitTorrent. So BitTorrent kita tengok dia punya performance sejak 30 hari yang lepas. So early of April dia pun naik juga. Filecoin naik, kawan kita BitTorrent pun naik juga. Lepas tu dia turun dan sekarang dia naik secara mendadak. Okay, so memang BitTorrent sedang mengejar rapat Filecoin lah. And then cuma nak bagi tahu, for BitTorrent dia berbeza sedikit. Macam Filecoin, dia dah bagi tahu awal-awal lagi dia nak jadi file storage. Tapi BitTorrent dia sebenarnya bukan bermula daripada file storage. Dia adalah distributed network. BitTorrent ni dia decentralized file sharing. Dia file sharing. Filecoin adalah file storing. BitTorrent is file sharing. Itu beza pada asasnya. Tetapi BitTorrent sekarang dia dah boleh buat file storing juga. Dia dah buka solution file storing. Apa yang saya suka tentang BitTorrent actually adalah dia punya website sangat-sangat mudah nak faham. BitTorrent Filecoin very complicated untuk kita faham. BitTorrent senang. Dia bagi tahu dia ada 200 juta wallet, dia ada 2 billion user. Of course BitTorrent dah lama. Sebelum blockchain ataupun cryptocurrency jadi famous, BitTorrent memang famous lah. Sebelum BitTorrent ada apa entah LimeWire lah semua tu kan. So lepas tu BitTorrent lah kan. So even kita nak download movie ke apa-apa kan, kadang-kadang kita pakai torrent kan. So that's the thing lah. So dia ada 2 billion user. So user base dia memang tinggi. Memang tinggi sebab dia bukan cryptocurrency punya projek asalnya. Dia hanyalah decentralized file sharing. Tetapi waktu tu tak ada apa-apa insentif lah untuk file sharing. Sekarang ni dia dah boleh incentivize. So dia kata dia ada dia punya protokol used by Netflix, Facebook, Google. Saya tahu yang macam Facebook dan Twitter dulu-dulu lah, 2010 macam tu diorang pernah guna lah. Sekarang saya tak tahu diorang pakai lagi ke tak. Tetapi sebab diorang pernah guna, jadi dia letak dekat sini lah. DLive ni dia macam Twitch. Dia macam Twitch sikit. Tapi dia hanya rasanya yang tengok tak dapat apa-apa token kot. Dia ada token, nama dia Lemon token. Dulu DLive ni famous dekat Steemit. Sekarang dia dah pindah dekat Tron punya network. Okay, so ini BitTorrent. So BitTorrent kalau tengok dia punya produk banyak. Sebab asalnya founder BitTorrent ni orang lain, tak ingat nama dia. Tetapi dia dibeli oleh Justin Sun. Siapa Justin Sun? Justin Sun ni lah founder Tron. Justin Sun dah beli BitTorrent. So BitTorrent dia punya produk macam biasalah. Dia ada BitTorrent web, nak buat download. Kita nak nak stream while download kan. Selalunya kita nak download lah pakai BitTorrent. Dia ada BitTorrent klasik lah. Okay, ni sama je. Function dia adalah untuk kita download apa-apa file. Dan juga kita boleh jadi seeders. Seed ni maksudnya kita dah download file dan kita kekalkan, kita share kita punya, kita biarkan file tu dekat sana dan kita seed file tu. Kita seed file tu. Okay, dia ada seed and then dia ada peers lah. Okay, dan avoid slow download. Okay, next is ini adalah BitTorrent token. Ini basically adalah token lah yang dia bagi. So ada yang duduk bagi tahu
kenapa BitTorrent nak buat tokenization? Sebab dia kata so far memang orang memang tengah, yelah, orang buat file sharing dan sebagainya kan. Ada movie baru datang, ada pun share kan, share seed the file, ada yang apa jadi peers dan sebagainya. So dia kata benda tengah-tengah lancar. Dia kata sebenarnya tak ada pun use case yang kuat untuk BitTorrent buat token. So apa BitTorrent buat? Okay, dia kata token ni actually to get faster download. So siapa yang selalunya kadang-kadang macam kita download kan, kadang-kadang kita stop seeding tau. Kita dah dapat file, kita terus stop seeding. Kadang-kadang kita biar je kan, kita biar je. Tapi ada kadang-kadang kita stop. Jadi untuk prevent orang untuk stop seeding, dia kata selagi mana you seed the file, you share dekat network, then you can dapatkan BTT token as a reward lah. So that's why dia lebih kepada bagi incentivize. Sebab in a way memang nampak macam tak perlu, tetapi kadang-kadang kalau kita tak incentivize pengguna, then pengguna dia ada option untuk tak nak buat macam tu. Okay, so itu on the BitTorrent untuk speed dia lah. So dia guna token asalnya untuk rewardkan sesiapa yang seed file dia, yang kekalkan sharing dia punya file dalam BitTorrent punya protokol. Then ini baru dia buat. So lepas Filecoin, lepas IPFS, lepas Filecoin dah buat IPFS, dan ini baru dia buat ni BitTorrent file system ni. Rasanya sejak tahun lepas ke 2 tahun lepas. So first scalable decentralized storage. So Filecoin start with storage. Di BitTorrent dia sekarang baru dia bawa storage. Lepas tu okay, dia ada di live, nak buat live stream. And then okay, BitTorrent Classic, BitTorrent Android, okay, bla bla bla. BitTorrent Now ni ibarat macam Netflix lah. Whereby kita boleh tengok video dan apa ni, music, macam dia macam Netflix lah BitTorrent Now ni. Lebih kurang macam tu. Okay, so beza BitTorrent dengan Filecoin ni actually, Filecoin dia ada dia punya own blockchain. Dia ada dia punya own blockchain, and then for storage dia guna IPFS. BitTorrent for storage dia guna BTFS, tetapi for blockchain dia menggunakan Tron network. Itu beza dia. Itu beza dia. Tron ni dia macam Ethereum lah, proof of work macam Ethereum juga. So kalau kita tengok Tron ni, ni tuan-tuan boleh tengok lah. Saya tahu orang Malaysia memang ramai guna Tron. Saya personally tak minat sangat dengan Tron, tetapi yalah, siapa yang suka tak ada masalah. Siapa boleh buat duit, silakan. Sebab Tron ni tengok dekat sini dia ada BitTorrent kan. Tron ni dia memang, saya tak nampak community. Kalau Tron je yang nampak adalah Justin Sun. Tengok dia bergambar dengan Jack Ma. Lepas tu dia bayar 4.5 juta untuk makan dengan Warren Buffett. Lepas tu jumpa Binance punya CEO. So nampak dia lebih kepada Tron network ni more towards Justin lah. So tu dia ada token nama Just, lepas tu Sun network. So memang tak nampak so much on the community punya side, nampak so much on Justin punya side. And then Justin is actually someone yang dia ada duit yang banyak. So kalau dia tengok any company, dia boleh beli company tu, and then dia boleh letakkan dekat dia punya blockchain. So that's why in terms of product development, usually saya tak nampak dia boleh buat so much of product development. Sebab personal experience, dulu saya aktif dekat Steemit. So lepas Justin Sun beli, tak ada apa-apa improvement yang berlaku. In fact benda jadi lagi teruk. Benda jadi lagi teruk. So for BitTorrent ni adalah few improvement. Dia buat BitTorrent file storage dan sebagainya. Cuma dia nampak BitTorrent dah ada user base yang besar. So that's why dia terus beli BitTorrent. So dia benda ni yang bijak pasal Justin ni. Sebab usually orang lain dia akan build from the scratch. Macam Filecoin, dia build from scratch and then dia cuba dapatkan user, kan, and then kena compete lah dengan Amazon Cloud, Dropbox. Tetapi Justin dia pandai, dia tengok okay, is there any software ataupun syarikat yang memang dah ada user base yang banyak, dia hanya akan beli. Dia akan beli je. Dia tengok okay, Steemit, banyak user dekat sini kan, lepas tu dia beli.
apa ni BitTorrent, okey, banyak user, banyak pengguna, lepas tu dia beli. Di live dia tengok, oh banyak orang buat live streaming kan, lepas tu dia beli. So dia beli, lepas tu dia host dekat dia punya blockchain. So kalau dia tanya mana dia dapat duit tu, wallahu alam lah, saya tak tahu mana dia dapat. Tetapi the way dia buat marketing apa semua tu memang nampak lain daripada lain lah. Dan the way dia run dia punya blockchain pun, dia akan beli company yang dah ada user base banyak dan dia masukkan dekat dia punya Tron punya blockchain. Okay, so that is on the Tron dan juga BitTorrent. Dan kalau tengok dekat blockchain Tron ni, pasal ni, so ni tuan-tuan boleh tengok dekat Tron Scan lah. So yang famous sekarang ni Win dengan tiba-tiba Win dengan JST. So Poloniex pun sama juga, dia beli juga. Poloniex pun sama juga. So memang in terms of Tron ni, Tron memang heavily reliant on Justin. So kalau Justin tak ada duit, then susah untuk Tron. So that's why for Tron saya agak berhati-hati, sebab nampak memanglah dia kata blockchain ada community dan sebagainya, tapi pengaruh Justin ni sangat-sangat kuat. That is why saya tak prefer sangat Tron based punya produk lah. Ini my personal opinion. Saya tak kata tuan-tuan puan-puan kena ikut saya dan sebagainya. Tuan-tuan puan-puan mungkin ada preference masing-masing, dipersilakan. Ini just pandangan saya sahaja. Okay, tuan-tuan boleh tengoklah dia punya block reward dan sebagainya. So in terms of blockchain tu memang is real. Saya tak katakan Justin boleh temper dia punya blockchain dan sebagainya. I don't think so. Cuma dari sudut pembawaan projek ni yang saya tak begitu gemar lah. Okay, so kita tengok in terms of BTFS dia macam mana. So kalau tadi kita tengok Filecoin, dia punya total data storage dalam 7 petabyte. Kalau dekat sini kita tengok berapa ni, 1.83 petabyte. Yang available dekat 156 petabyte storage yang available lah. Tetapi yang digunakan adalah sekitar 1.83 petabyte. Tak banyak digunakan. So far in terms of file storage, memang mereka ketinggalan daripada Filecoin. Filecoin punya file storage lagi besar, 7 petabyte. Diorang dalam 1 point something je, 1.8. So ketinggalan. Tetapi dari sudut file sharing, of course BitTorrent is the number one lah. So that's the difference actually, the key difference between BitTorrent dengan Filecoin. So boleh tengok lah. So macam Filecoin, kita nampak dia punya penggunaan dekat China tinggi. Tetapi untuk BitTorrent banyak dekat ni, Brazil, US. Brazil dengan US dan juga India agak tinggi. Dia sebab apa agak tinggi? Sebab user base dari awal dia adalah banyak dekat sini, US, Brazil dan juga India. Waktu yang file sharing kan banyak. Yalah, orang India pun banyak buat file sharing dekat BitTorrent. So dia just tap in the current user base lah. So diorang yang buat banyak mining. Tetapi China tak banyak. Filecoin yang dominate China actually. So itu dia punya perbezaan. Okay. So BitTorrent ni lagi senang nak cover, sebab dia tak ada satu structure yang sangat kompleks. So itu yang saya nak cerita dekat tuan-tuan puan-puan lah, sebab ramai yang nak tahu apa benda BitTorrent token sebenarnya dan sebagainya. So untuk cerita BitTorrent kena juga cerita Filecoin, sebab Filecoin is the number one dekat decentralized data storage. So for both BitTorrent, Filecoin, even coin-coin lain, mereka sebenarnya tengah compete sesama sendiri di dalam blockchain punya space. Dan kita kena ingat, luar daripada blockchain, dia ada syarikat yang lebih besar, iaitu Amazon, Dropbox, Google Cloud, ada lagi lah few. So untuk kita expect decentralized storage untuk dapat mass adoption for this particular time being, agak tough, sebab dia perlukan banyak miners lagi, perlukan banyak participant, and then even dari sudut dia punya
data storage punya teknologi, banyak pembaharuan yang dia kena selalu buat. Tetapi yang bagusnya macam Filecoin, dia ada funding yang banyak untuk dia constantly buat improvement, and dia dah buat dia punya foundation lah. As for BitTorrent pula, as long Justin ada banyak duit, then dia boleh pump lagi lah. Dia boleh pump lagi. That is for the BitTorrent. Cuma apa yang saya nak bagi tahu adalah, this is one of the opportunity yang tuan-tuan puan-puan boleh explore. Mungkin tuan-tuan puan-puan ada extra komputer ke, ada extra laptop ke dan sebagainya, dan mungkin boleh jadi miners dekat Filecoin dan sebagainya. Sebab dekat China, Filecoin is very trending. Selalunya apa yang trending dekat China, dia akan ambil masa dan dia akan eventually datang ke negara-negara lain jugalah. Dan Filecoin pun kalau kita tengok sekarang dah masuk dekat Grayscale punya investment trust dan sebagainya. So personally, kalau tanya dekat saya, BitTorrent atau Filecoin, saya lebih cenderung kepada Filecoin lah. So beside Filecoin pun ada lagi Holo, Siacoin, Storch, dan yang paling saya suka sekarang ni beside Filecoin adalah Ocean Protocol. Ocean Protocol, kalau tuan-tuan puan-puan explore, dia berbeza sedikit lah dengan Filecoin. Sangat-sangat menarik, dan tapi saya malangnya tak ada masa nak cover pasal Ocean Protocol, sebab dua ni pun dah dekat sejam dah. Okay, so just nak bagi tahu, inform by Ahad ni saya akan close untuk contest giveaway. So siapa yang belum komen berapa harga Bitcoin pada akhir tahun 2021, mohon pergi dekat video sana dan komen. So by Ahad kita akan buat cabutan lah, siapa yang akan dapat hadiah Legend Nano S. Okay, so itu saja daripada saya. Jangan lupa tuan-tuan puan-puan subscribe, tekan butang loceng, komen pendapat anda, sebab sekarang ni kita bincang tentang file storage. Mohon komen, suarakan pendapat. Mungkin ada yang expert bahagian cloud solution dan sebagainya. So mampukah decentralized cloud storage ni menjadi sesuatu fenomena yang besar, mungkin boleh menggantikan centralized cloud storage? Adakah benda tu satu possibility? Boleh komen dekat bawah. Okay, nama saya Ashraf, dan saya akan jumpa tuan-tuan puan-puan dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.